Sekarang cerita pasal makanan. Kami nak kongsikan kepada anda bagaimanakah gaya hidup sihat dan juga pemilihan makanan yang sihat untuk kita lahirkan generasi, khususnya sekarang kita nak lahirkan generasi Malaysia Madani. Betul. Kalau boleh kita nak, ialah kalau kita tengok kes berkaitan dengan obesiti pun kian meningkat, khususnya di kalangan rakyat Malaysia sahaja. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah ubah cara hidup kita, gaya hidup yang lebih sihat dan juga pilih pemakanan yang memberi, orang kata memberi kesan yang baik pada diri kita, dalam masa yang sama dapat menurunkan berat badan kita. Dan hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Rokiah Ismail, Ketua Jabatan Dietetik Pusat Perubatan Universiti Malaya, untuk kita sama-sama kita nak berbincang apakah elemen makanan yang sihat dan apakah yang kita boleh lakukan untuk menambah baik kehidupan kita. Doktor mungkin boleh mulakan apakah yang dikatakan sebagai makanan yang sihat dan juga makanan seimbang itu, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana invite saya pada pagi ini. Okey, berkenaan makanan yang sihat, makanan yang seimbang. Okey, kalau kita cakap berkenaan makanan seimbang, apa dia makanan seimbang? Okey, makanan seimbang ni maksud dia makanan yang dapat membekalkan kesemua tenaga, okey, dan juga nutrien atau dalam bahasa layman nutrien atau zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Okey, apa dia makanan tu? Dia merangkumi kumpulan terbesar, iaitu kita panggil makronutrien, yang terdiri pada kumpulan karbohidrat, protein, lemak. Lemak juga penting. Orang kata lemak tu tak bagus tau. Sebenarnya lemak pun ada fungsi dia sendiri, dan juga kumpulan vitamin dan mineral. Okey. Jadi kita perlu ambil kesemua kumpulan makanan tu. Okey, sebab tak ada satu kumpulan. Kita tak boleh cakap kita perlu ada karbohidrat je. Atau kita kena ambil protein je. Tak boleh. Kita kena ambil semua kumpulan makanan itu, sebab kesemua kumpulan itu ada fungsi dia tersendiri. Lemak ada fungsi dia. Kita orang kata lemak tak baguslah. Sebenarnya lemak perlu untuk, tapi lemak yang baguslah. Lemak perlu untuk kita panggil vitamin ADEK, vitamin A, D, untuk meresap dalam tubuh kita. Kalau kita tak ada lemak, dia tak boleh meresap, dia tak boleh berfungsi. Okey, kita perlukan protein. Sebab apa? Kita perlukan protein untuk kanak-kanak untuk tumbuh besaran. Manakala untuk orang dewasa, because sel kita akan repair setiap hari. Kalau kita luka, kita perlukan protein. Kita perlukan karbohidrat. Ada orang kata karbohidrat menggemukkan. Salah sekali. Okey, sebab karbohidrat kita perlu untuk tenaga. Tak ada kumpulan lain yang boleh bagi tenaga kecuali kumpulan karbohidrat. Dan kita juga perlukan sayur-sayuran, buah-buahan, sebab hanya daripada sayur dan buah kita akan dapat kumpulan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan kita perlukan kalsium, iaitu susu atau hasil-hasil tenusuk yang lain seperti yogurt dan sebagainya, untuk especially kanak-kanak, untuk dia membesar, dia meninggi, dan orang untuk tulang yang kuat dan juga untuk gigi yang kuat. Jadi maksud dia kita perlu pelbagai kumpulan. Pelbagai kumpulan makanan, sebab kita perlu pelbagai nutrien dan zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan begitu juga dalam setiap kumpulan tu kita perlu pelbagai. Contoh dia lah protein. Kita tahu protein tu macam ikan, ayam. Kita tak boleh makan ayam setiap hari. Betul. Kita perlu makan ikan, ada ayam, ada juga protein daripada kumpulan tumbuhan seperti tofu, tempe dan sebagainya. Begitu juga buah-buahan. Kita perlukan all colours. Kalau boleh setiap minggu tu ada pelbagai color, ada color purple lah, color orange lah, color ni, sebab setiap kumpulan tu tak sama. That's why makanan seimbang tu maksud dia kita kena ambil pelbagai kumpulan makanan dalam kuantiti yang sederhana. Okey, sebab kalau kita ambil setiap kumpulan, kita ambil dalam kuantiti yang sederhana. Kalau kita ambil satu kumpulan tu, kita akan ambil berlebihan. Dan setiap kumpulan tu kalau kita ambil berlebihan, dia akan memudaratkan. Sebab tu konsep sederhana dan konsep pelbagai adalah penting sebenarnya. Okey, dan doktor, bila kita cakap tentang makanan yang seimbang, yang bersederhana, seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, suku-suku separuh, dan usaha ini juga perlu kita lakukan bukan untuk orang yang diet saja, tapi malah ia boleh diamalkan oleh semua golongan. Dan sebenarnya pemakanan ini dia dapat memberi impak yang cukup besar lah kalau kita kurangkan makanan-makanan yang tidak berkhasiat ni, digantikan dengan makanan yang lebih baik. Dan juga senaman tu hanya memberi kesan dalam 20% sahaja sebenarnya, doktor. Okey, betul yang saranan tu suku-suku separuh. Okey, itu kita kata senangnya, kita kalau orang kat luar sana, macam mana kita nak tahu makanan kita bagus, sihat atau tidak? Kita amalkan, kita panggil konsep suku-suku separuh. Suku-suku separuh itu sebenarnya memberi panduan kepada individu di luar apa makanan yang harus kita ambil. Okey, contohnya dalam pinggan contohnya pinggan ni kan. Suku tu
separuh mesti adalah daripada sayur dan buah. Okey, suku lagi daripada kumpulan karbohidrat, contohnya nasi, mi horo, roti dan sebagainya. Suku lagi tu daripada kumpulan protein. Okey, iaitu ikan, ayam dan sebagainya. Okey, jadi maksud dia kalau kita amalkan konsep suku separuh, kita tak akan berlebih. Tapi saya tengok orang sekarang dia terbalik tau. Dia mungkin nasi tu jadi yang separuh. Yang buah tu suku atau saya tengok langsung tak ada. Okey, lauk tu atau berlebihan. Sebab tu kalau kita bergantung, kita follow konsep yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tu, insya-Allah kita akan ambil makanan yang orang kata secukupnya. Okey, berkenaan dengan kita kata senaman Ya. Sebenarnya dua elemen ini adalah penting. Betul. Okey, gaya hidup sihat atau kita panggil healthy lifestyle, maksud dia kita kena buat dua-dua. Okey, kita kena jaga pemakanan kita ambil pemakanan yang sihat dan seimbang, dan di masa yang sama kita kena buat senaman. Tapi maksud dia senaman bukan kita macam atlet kita kena buat beria-beria, tak. Kita jalan saja, orang kata berjalan tu adalah kita pakai safe exercise. Safe dan selamat untuk semua golongan masyarakat, semua peringkat umur. Kita berjalan atau kita lakukan aktiviti, kita contohnya kalau kita pergi office, kita naik tangga, kita aktif. Kita kena dua-dua. Kita tak boleh orang kata hanya jaga makanan, kita tak buat exercise. Atau kita buat exercise beria-ria tapi kita tak jaga makanan. Sebenarnya dua elemen ni, kalau kita kata gaya hidup sihat, dua elemen ni penting. Maknanya makanan sihat dan juga senaman. Ia perlu bergabung. Dia perlu bergabung, betul. Dalam situasi sekarang, ramai di kalangan masyarakat kita yang cuba, lagi-lagi ini tahun baru kan, tahun baru untuk menurunkan berat badan. Tapi ada yang mengamalkan pelbagai jenis diet yang biasa kita dengar. Lagi-lagi di internet lah. Kalau saya nak sebut, ada keto diet, ada yang tak makan nasi, ada yang tak minum air manis, ada yang makan protein sahaja dan sebagainya. Adakah jenis-jenis diet sebegini bagus untuk kita amalkan? Okey, memang kita dengar ada orang nak shortcut. Tak ada jalan, orang kata tak ada jalan mudah. Okey, dan macam saya kata diet-diet yang tadi, iaitu kita panggil Atkins diet lah, keto diet lah, macam-macam diet. Kita panggil intermittent fasting kan, macam-macam. Okey, sebenarnya yang paling bagus dan paling selamat, yang penting yang paling selamat adalah saya kata tadi diet yang seimbang. Diet yang seimbang dan diet yang sihat. Okey, tak ada jalan shortcut, sebab macam saya kata tadi, setiap kumpulan makanan tu ada fungsi dia. Contoh dia, kalau kita ambil Atkins tu dia ada lebih protein. Okey, protein kalau kita ambil berlebihan, kata dalam jangka masa yang panjang, dia akan membebankan kita buah pinggang. Buah pinggang kita akan rosak. Begitu juga kalau diet yang langsung kita tak nak makan karbohidrat, kita tak ada lemak. Kita tak ada, orang kata, tenaga. Jadi sebab tu yang paling selamat, kita kata yang setiap peringkat umur boleh amalkan adalah diet yang seimbang dan diet yang sihat. Itu paling penting. Dan bagaimana pula dengan kalori defisit? Pula doktor, pandangan doktor bagaimana? Okey, kalori defisit. Okey, untuk orang yang turunkan berat badan, dia memang kena kalori defisit. Okey, kenapa berat badan kita naik? Okey, kenapa ada orang tu dia berat badan normal, ada orang tu kurus sangat. Okey, kalau kita dapatkan tubuh badan yang normal dan sihat, kita panggil output dan input adalah sama. Contohnya apa yang kita makan, kalori yang kita ambil daripada makanan dan kalori yang kita keluarkan melalui exercise adalah sama. Macam timbang sebab tu kita sama, kita normal. Tapi kalau kita ambil kalori berlebihan daripada makanan tapi kita keluarkan langsung tak ada, itu yang kita gemuk. Kita jadi berat macam ni. Tapi kalau yang kalori defisit tu kita kurangkan sangat. Tapi daripada apa maknanya kita makan kurang. Tapi di masa yang sama kita buat exercise pun berlebihan sangat. Itu pun tak bagus. Tapi untuk turunkan berat badan memang you kena kurangkan kalori daripada apa yang badan you dah ambil sekarang. Sebab okey, kalau ikutkan saranan kita untuk penurunan berat badan, kita perlukan pengurangan kalori sebanyak 500 kalori setiap hari. Okey, jadi lebih kurang dalam seminggu kita dapat kurangkan lebih kurang 3,500 kalori, yang mana itu adalah bersamaan dengan setengah kilo lemak. Okey, so kita dapat turunkan berat badan kita dalam masa seminggu lebih kurang setengah kilo. Itu maksudnya kalori defisit. Maknanya kalau orang nak turunkan berat badan, dia memang kena kurangkan kalori daripada apa yang dia ambil, sama ada melalui makanan dan separuh lagi melalui exercise. Memang dia kena kurangkan. Baru berat badan dia akan
turun. Sebab tu ada orang kata, saya tak turun lah berat badan saya. Saya rasa saya dah buat macam ni, tapi berat badan tak turun kan? Betul. Sebab dia tak, betul lah. Maksud dia tak kurangkan kalori dan tidak buat senaman untuk bakar timbunan lemak yang dah ada dalam badan dia selama ni. Bagaimana pula dengan soal pemilihan makanan kita? Contoh, kita sudah pun mengamalkan diet yang seimbang. Diet yang seimbang itu mampu untuk mempengaruhi pemikiran kita, menjadi manusia yang lebih positif dan sebagainya. Ya, kerana sekarang kita nak membentuk masyarakat Malaysia yang madani kan. Bagaimana? Betul. Okey, sebab diet yang seimbang, macam saya cakap tadi, setiap kumpulan makanan tu dia ada fungsi dia. Contoh dia, kita perlukan macam zat atau mineral yang perlu untuk minda kita. Perlu untuk tubuh badan kita rasa sihat. Kan bila kita rasa sihat, kita rasa cergas, kita pun nak buat kerja dengan baik. Kan? Kita tak ada letih, lemah, lesu dan sebagainya. Sebab tu orang kata kumpulan makanan yang bagus ni lah. Orang kata makanan yang bagus, makanan berkhasiat, makanan seimbang mempengaruhi semua. Dia mempengaruhi bukan saja tubuh badan. Kita bukan saja kata kita nak tubuh badan kurus lah. Bukan. Dia yang penting sihat. Tubuh badan yang sihat, minda yang sihat, orang kata fikiran yang positif, itu semua dipengaruhi oleh kita punya lifestyle sebenarnya, gaya hidup kita sebenarnya. Dan doktor, sebenarnya bagaimana kalau pula makanan yang doktor sarankanlah pengambilan makanan setiap hari berapa kali yang sepatutnya? Sebab ada, kalau kita tengok orang-orang diet ni, ada yang mengamalkan nasi sehari sekali saja. Kemudian mungkin malam tak makan, ataupun malam mungkin makan biskut sahaja. Di awal pagi sepatutnya kita mengambil makanan tu lebih banyak berbanding dengan waktu-waktu lain. Pandangan doktor sebenarnya yang sepatutnya kita amalkan tu. Alright. Okey, sebenarnya saranan kita ni bergantung pada kalori. Ini minimum lah. Kita panggil minimum kalori untuk dapatkan at least keperluan tubuh kita. Kita perlukan lebih kurang 1,500 kalori. Itu minimum. Okey, ada orang yang kalau dia aktif dia lebih. Ada yang nak kurangkan berat badan, kita bagi 1,200 macam. Okey, 1,500 maksud dia kita mesti ada at least sarapan tengah hari malam. Memang kita perlu ada tiga-tiga tu. Okay? Kita tak boleh cakap orang kata saya nak skip. Saya nak skip sebab saya tak nak, apa orang kata, saya nak kurus. Tak boleh, sebab bila you skip, you tend to eat more the next time. Contoh dia, saya tak nak ambil breakfast, saya tak nak ambil lunch, saya nak ambil dinner je. Ataupun tak nak ambil dinner, nak ambil breakfast. Tak betul. Kalau boleh kita nak ada breakfast, 3 main meal dia. In between, you tak ambil tak apa. Tapi 3 main meal is very important because kalau orang bekerja, you masih bekerja. Kalau kanak-kanak kita masih bersekolah, kita perlukan tenaga untuk belajar dan sebagainya. Sebab tu 3 tu penting. Okey, untuk yang memang siapa saya memang tak galakkan. Okey, daripada saya punya experience yang dah lama dekat hospital, saya tengok kebanyakan, especially kanak-kanak juga, kita tengok sekarang kanak-kanak kita banyak dah gemuk. Kanak-kanak dan juga remaja. Kita tengok kenapa diorang boleh jadi gemuk. Sebab diorang suka makan siapa. Kat luar tu kan, dengan kita punya kedai 24 jam kan. Saya tengok lepas makan pukul 8 tu mesti ada sebagainya lepas pukul 10. Lepas tu tidur. Itu memang tak bagus lah. Sebab tubuh kita dah bekerja 24 jam. Kita perlukan rehat. Organ badan kita adalah organ yang hidup. Dia perlu berehat. Okay? Jadi sampai pukul 8 sebenarnya dah stop. You tak perlu makan. Okay? Lepas tu you kena rehat sebab bagi organ kita rehat untuk dia berfungsi balik the next day. Jadi sebab tu orang yang suka makan supper, saya tengok itu memang trend daripada assessment kita buat, memang your chance untuk orang kata jadi gemuk atau overweight memang tinggi. Sebab tu kita tak galakkan you skip, kita galakkan you ambil 3 meals but no supper. Okay, kalau you tak nak ambil in between tak apa, tapi jangan tak ambil dinner sebab kalau you tak ambil dinner nanti kadang-kadang you akan rasa gastric kan. Betul. You punya acid akan keluar sebab dia perlu makanan, dia akan keluar, you akan rasa sakit, lepas tu you akan rasa perut you semacam, especially you tidur lambat, nanti you tend nak makan pukul 11 pukul 12 pula. Jadi cara pattern makanan juga penting tau. Bukan saja jenis makanan, pattern makanan tu. Cara you ambil makanan. Sebab tu kita kena ada planning. Sebab tu saya selalu kata kat pesakit saya, breakfast, lunch, dinner important sangat. Dinner hard pukul 8 dah cukup. Jangan terlampau awal, nanti you perut meragam, pukul 10 nak makan balik kan. Tapi supper, no supper. Kalau boleh tak nak supper. Tidur awal sebab kalau kita tidur lambat memang kita definitely kita akan lapar. Ya, betul. Itu dia sedikit buah fikir mengenai makanan seimbang dan juga gaya hidup sihat yang mampu untuk kita mewujudkan masyarakat Malaysia Madani melalui pemikiran yang lebih mantap dan juga lebih positif dengan pemilihan makanan yang berkualiti. Terima kasih banyak doktor. Okey, sama-sama. Dan mungkin ada sikit kata-kata pada para penonton yang sekarang menonton sekarang ini, mungkin ada sikit kata-kata untuk mengamalkan makanan yang sihat ni. Okey, nasihat saya bersederhana. Okey.
Bersederhana, lepas tu pelbagaikan makanan kita, okey. Dan kita kena aktif sikitlah. Itu yang penting. Makan, kita jaga makan, aktif, kita kena aktif. Especially kanak-kanak sekarang, remaja sekarang, jangan hanya gadget saja, main saja. Aktif, you kena gerak. Tak kisahlah you bergerak dalam bentuk apa-apa, tapi selalu nasihat pakar sukan saya pun gerak. You kena bergerak. Kena bergerak. Jadi bergeraklah kita untuk memilih makanan yang sihat dan juga melakukan eksersis untuk badan yang sihat. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rokiah Ismail, Ketua Jabatan Dietetik Pusat Perubatan Universiti Malaya.